Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Suraya binti Abdul Rahman selaku wakil bagi kumpulan ini akan memberi sedikit penerangan tentang kajian yang kami lakukan. Saya akan menghuraikan kajian yang kami lakukan ini bermula dari bahagian pengenalan sehingga ke batasan kajian, dan seterusnya ia akan diteruskan oleh Muhammad Aris Hazaril bermula dari bahagian kaedah kajian sehingga ke dapatan yang pertama, dan seterusnya ia akan dihuraikan pula oleh Nur Izwani dari dapatan yang kedua sehingga ke bahagian kesimpulan. Linguistik merupakan satu kajian bahasa secara saintifik dan objek yang menjadi kajian dalam bidang linguistik adalah bahasa, iaitu penelitian terhadap struktur bahasa. Dalam hal ini, apabila meneliti struktur bahasa, pengkaji linguistik sebenarnya meneliti cara sesuatu bahasa itu disusun dalam pemikiran penutur aslinya, iaitu individu yang menghasilkan ujaran-ujaran yang lazim dan bersistematik. Hal ini berlaku demikian kerana untuk meneliti pemikiran manusia bukanlah merupakan sesuatu yang mudah, dan hal ini menjadi masalah dalam tata bahasa. Dalam bidang linguistik, data yang dikumpulkan, disimpan dan disusun untuk kajian bahasa diistilahkan sebagai data korpus. Disebabkan kebanyakan data korpus pada masa ini disimpan dalam bentuk elektronik dengan menggunakan perisian tertentu, maka istilah data korpus berkomputer telah digunakan. Linguistik korpus ialah ilmu linguistik yang menjadikan korpus sebagai bahan kajian. Bahan atau objek kajian adalah bahasa yang diperoleh dalam bentuk lisan ataupun bertulis. Dalam bahasa Inggeris, linguistik korpus secara jamak dipanggil sebagai corpora. Linguistik korpus digunakan untuk menganalisis dan penyelidikan beberapa soalan linguistik dan menawarkan wawasan yang unik ke dalam dinamik bahasa yang telah menjadikan ia salah satu daripada metodologi linguistik yang paling banyak digunakan. Sejak linguistik korpus melibatkan penggunaan korpora besar yang terdiri daripada berjuta-juta atau kadangkala berbilion kata-kata, ia banyak bergantung kepada penggunaan komputer untuk menentukan apa kaedah-kaedah mengawal bahasa dan apa patterns yang berlaku. Kata hubung ialah perkataan yang bertugas sebagai penyambung ayat, frasa dan klausel. Menurut Asmah, yang dimaksudkan dengan kata penghubung ialah kata yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausel. Beliau membahagikan kata hubung kepada dua jenis berdasarkan klausel yang dihubungnya, iaitu kata penghubung setara dan kata penghubung tidak setara. Seterusnya, setiap kata hubung terdapat dalam kajian mempunyai fungsi tertentu, dan fungsi ini perlu diketahui sama ada ianya berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh setiap kata hubung tersebut bagi mewujudkan tautan dengan wacana berita. Sehubungan dengan itu, keterangan tentang setiap kata hubung yang dikaji dihuraikan mengikut Asmah kerana Asmah memberikan huraian yang mendalam bagi setiap kata hubung. Tujuan tugasan ini ialah untuk mengkaji satu kajian berdasarkan teks. Pengkaji telah memilih cerpen yang bertajuk Syawal di Rumah Baru Abang. Cerpen ini adalah hasil nukilan daripada Nur Hidayah binti Asari. Dalam tugasan ini, pengkaji akan mengenal pasti penggunaan kata hubung yang digunakan dalam cerpen Syawal di Rumah Baru Abang ini, serta menganalisis penggunaan kata hubung yang diperoleh dalam cerpen tersebut. Dalam tugasan ini, pengkaji menggunakan perisian Encon. Perisian Encon ini merupakan satu aplikasi di dalam Concordance bagi memudahkan kajian dari segi menganalisis bahasa. Selain itu, perisian Encon ini juga dapat mengenal pasti kekerapan data yang digunakan dalam sesuatu wacana. Penggunaan Encon ini akan memudahkan urusan kajian yang dilakukan. Dalam hal ini, pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan bagi mendapatkan data dan bukti dalam kajian yang dijalankan. Mengenal pasti penggunaan kata hubung pancangan keterangan dalam cerpen Syawal di Rumah Baru Abang dan menghuraikan penggunaan kata hubung pancangan keterangan dalam cerpen ini. Kajian yang dilakukan ini mempunyai had dan batasannya untuk memudahkan proses yang dilakukan. Kumpulan pengkaji telah memilih satu cerpen yang bertajuk Syawal di Rumah Baru Abang untuk mengkaji aspek penggunaan kata hubung jenis pancangan keterangan dalam cerpen ini.
kumpulan pengkaji hanya mengkaji aspek kata hubung pancangan keterangan sahaja, manakala aspek kata lain yang terdapat dalam cerpen ini tidak akan disentuh. Oleh itu, kumpulan pengkaji akan menghuraikan dengan lebih terperinci tentang penggunaan kata hubung pancangan keterangan yang terdapat dalam cerpen ini. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan menceritakan kaedah kajian hinggalah ke dapatan yang pertama. Bagi kaedah kajian ini, kaedah yang digunakan adalah kaedah kepustakaan. Hal ini kerana kajian korpus lebih menumpukan kepada teks yang menjadi korpus sesuatu kajian. Kami telah mendapatkan bahan kajian iaitu sebuah cerpen melalui internet. Pengkaji telah menggunakan Anchor untuk mengumpulkan data yang terdapat dalam cerpen itu. Perisian ini telah memudahkan pencarian dan pengasingan kata dalam sesuatu teks yang mempunyai banyak kata dan perenggan. Seterusnya, saya akan menceritakan bahagian cara penggunaan Anchor. Yang pertama, anda perlu memasukkan teks yang dipilih ke dalam Anchor melalui fail. Teks yang anda pilih itu perlulah ditukarkan kepada plain text atau Anchor tidak akan membacanya. Seterusnya, untuk mencari kata yang anda pilih, anda perlu pergi ke bawah Anchor dan mencari di bahagian search dan menulis perkataan yang anda pilih, dan Anchor akan memaparkan ayat yang mempunyai kata tersebut dan berapa kekerapannya. Kemudian saya akan menceritakan dapatan kajian yang pertama iaitu mengenal pasti penggunaan kata hubung pancangan keterangan dalam cerpen Syawal di Rumah Baru Abang. Cerpen ini memiliki 2,892 token ataupun kata keseluruhannya. Cerpen ini juga mengandungi 78 kata hubung pancangan keterangan yang telah dicari menggunakan Anchor. Kesemua kata hubung pancangan keterangan ini akan dipecahkan mengikut subtype mereka. Berikut merupakan cartapai peratusan kata hubung pancangan keterangan dalam cerpen ini. Ini telah menunjukkan kata hubung pancangan keterangan ini hanya mewakili 2.7% sahaja, iaitu jumlah yang sangat kecil dalam cerpen ini. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan menceritakan kaedah kajian hinggalah ke dapatan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izani binti Mak Kari, nama matrik 17161157 Hari ini akan meneruskan pembentangan yang seterusnya iaitu dapatan kajian kami. Okey, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kajian dapatan yang kedua iaitu menghuraikan penggunaan kata hubung pancangan keterangan dalam cerpen Syawal Baru di Rumah Abang. Dalam cerpen Syawal Baru di Rumah Abang ini, pengkaji dapat mengenal pasti terdapat 8 jenis kata hubung pancangan keterangan yang digunakan dalam Syawal Baru di Rumah Abang ini. Yang pertama, kata hubung pancangan keterangan yang pertama yang terdapat dalam kajian ini adalah kata hubung pancangan keterangan waktu. Kata hubung pancangan keterangan waktu ini ia digunakan untuk menghubungkan kausa utama dengan masa sesuatu perbuatan atau kejadian. Dalam kata hubung jenis ini terdapat 14 jenis iaitu sebelum, sesudah, setelah, sehabis dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun, dalam cerpen yang dikaji, pengkaji hanya menemui 8 jenis daripada 14 jenis tersebut. Jenis pertama yang dijumpai ialah ketika. Contoh ayat adalah, rintih abang pada suatu hari ketika adik masih di rumah. Jelaslah ayat yang digunakan ini merujuk kepada sesuatu perbuatan atau kejadian yang berlaku. Seterusnya, dalam cerpen ini juga kata hubung pancangan keterangan waktu adalah jenis sebelum yang digunakan dalam ayat seperti dengan hanya berkaki ayam sebelum sempat abah memberikan selipar dan 12 tengah malam dan keesokannya sebelum tengah hari. Berdasarkan kedua-dua ayat tersebut, pengkaji dapat mengklasifikasikan penggunaan kata sebelum itu merujuk kepada waktu berlakunya sesuatu bagi peristiwa.
Seterusnya adalah kata hubung pancangan keterangan syarat. Kata hubung pancangan jenis ini digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan suatu tuntutan yang mesti dipatuhi. Dalam kata hubung pancangan keterangan ini terdapat lebih 10 jenis, iaitu sekiranya, andai kata, jikalau, andai, seandainya, kalau, asal dan sekiranya. Walau bagaimanapun, dalam cerpen yang dikaji, kumpulan pengkaji hanya menemui satu jenis sahaja daripada 10 jenis kata hubung keterangan pancangan syarat ini. Jenis yang dijumpai ialah asalkan ianya digunakan dalam ayat, biarlah adik yang dianggap bersalah asalkan adik tidak membuat emak dan abah. Berdasarkan ayat tersebut, penulis ingin menjelaskan tentang sikap adik yang selalu mengalah dalam semua hal kerana tidak mahu membuat emak dan abahnya susah hati. Selain itu, kata hubung pancangan keterangan yang terdapat dalam kajian juga adalah kata hubung pancangan keterangan sebab. Kata hubung pancangan keterangan sebab merupakan kata hubung yang menghubungkan klausa utama dengan sebab berlakunya sesuatu kejadian atau perbuatan. Kata hubung ini mempunyai 4 jenis, iaitu kerana, sebab, lantaran dan oleh sebab. Namun, dalam cerpen ini, pengkaji hanya menemui satu jenis sahaja, iaitu kata hubung pancangan keterangan jenis kerana. Kata hubung jenis ini banyak ditemui dalam cerpen ini. Misalnya, ayat yang digunakan dalam cerpen ini iaitu, takkanlah kerana abang berkelulusan SPM sahaja. Dalam ayat tersebut, jelas dapat dilihat bahawa penggunaan kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan ayat sebab berlakunya sesuatu kejadian. Akhir sekali, saya juga akan meneruskan pembentangan ini dengan kesimpulan. Berdasarkan analisis kajian daripada cerpen Syawal di Rumah Baru Abang, kajian ini telah memenuhi objektif kajian iaitu mengenal pasti penggunaan kata hubung pancangan keterangan dalam cerpen Syawal di Rumah Baru Abang. Seterusnya, pengkaji juga telah menghuraikan penggunaan kata hubung pancangan keterangan dalam cerpen Syawal baru di Rumah Abang. Keseluruhan teks ini berjumlah 2,892 patah perkataan. Dalam konteks ini, pengkaji juga telah mengenal pasti kata hubung yang digunakan dalam cerpen ini adalah sebanyak 78 patah perkataan kata hubung pancangan dalam cerpen ini. Pengkaji mengenal pasti kata hubung pancangan keterangan ini dengan menggunakan kaedah Encon bagi memudahkan pencarian dan pengasingan kata dalam sesuatu teks yang mempunyai banyak kata dan perenggan. Secara keseluruhannya, analisis kajian mendapati bahawa kekerapan penggunaan kata hubung dalam cerpen ini adalah sebanyak 2.7% daripada keseluruhan cerpen ini. Dalam hal ini, pengkaji hanya memfokuskan kepada kata hubung pancangan keterangan sahaja. Oleh itu, pengkaji mendapati bahawa penggunaan kata hubung di dalam cerpen ini bukanlah sesuatu yang dominan kerana kata hubung tidak digunakan secara keseluruhan dalam teks cerpen ini mengikut kepada peratusan yang diperolehi. Itu sampai di sini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.